Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada kita kepada Allah dengan limpah kurnianya dan dapat kita sekali lagi bersama di malam ini bagi meneruskan amalan zikir kita bagi mencapai tempoh 40 hari, insya-Allah. Kita cuba yang terbaik lah ya. Kita kena usaha sama-sama ni sebenarnya. Ini kita sendiri lah, kita cadangkan untuk 40 hari sebenarnya. Dia tak ada ketetapan waktu. Sebenarnya kuliah ni bila-bila pun kita boleh buat. Cuma saja kita ambil masa, kita nak bagi penuh waktu ni. Dan mulai besok PKP pun dah lifted, terangkat dah. Kita tak tahu lagi. Mungkin masing-masing dah mula sibuk. Cuma ada beberapa kawasan masih lagi dalam keadaan PKP. Tapi apapun. Kita kena teruskan juga ni amalan-amalan kita. Mudah-mudahan kita dapat diterima oleh Allah sebagai hamba-Nya. Baik, jadi kita terus ke kuliah kita malam ni. Mungkin boleh dilihat pada slide yang pertama tu. Jadi sebelum saya nak mulakan kuliah zikir ni, ada sedikit tentang keterangan tentang keagungan zikir. Kita nak berzikir, biarlah kita tahu tentang keagungan zikir ni. Ni seorang ulama yang bernama Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Qaddasallahu sirruhu. Dia ni daripada tariqat Syadzaliyah. Masyhur tariqat Syadzaliyah, salah satu tariqat yang di Afrika sangat masyhur. Ini ulama yang sangat besar. Maka apa kata dia? Saya ambil dalam mafhum dia. Bahawa Nabi SAW pernah ditanya, siapakah hamba yang lebih utama derajat dan pahalanya di sisi Allah pada hari kiamat? Ini persoalannya. Rasulullah ditanya oleh para sahabat. Nabi bersabda, iaitu orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Yang banyak berzikir kepada Allah. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri melanjutkan. Aku pun bertanya lagi. Maknanya Abu Sa'id itu ada di situ. Abu Sa'id sahabat Rasulullah yang saya cerita semalam tu. Wahai Rasulullah, apakah berzikir itu juga lebih utama daripada orang yang berjihad atau berperang di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, seandainya orang berperang di jalan Allah menebaskan pedangnya di tengah-tengah pasukan kaum kafir dan kaum musyrikin hingga pedangnya patah dan ia berlumuran darah, maka pahala orang yang berzikir kepada Allah masih jauh lebih utama daripada jihadnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi begitulah ya, kita tengok bagaimana nilainya zikrullah ni. Zikir-zikir yang kita duk baca ni. Zikir itu sangat agung. Jadi rugilah kalau kita sia-siakan hidup kita, masa kita. Satu hari daripada pagi sampai malam, dapatlah sejam malam ni, sekejap jadilah. Daripada tak ada langsung. Orang lain tak buat langsung, hanyut gitu je. Yang ke masjid tu alhamdulillah dapat sembahyang Jumaat dan sebagainya. Lepas tu yang berzikir ni sebenarnya dia lebih khususiah. Sebab tu para ulama, kalau tengok Imam Asy-Syafi'i, bagaimana beliau solat Isyak, solat subuh, wudu Isyak. Apa yang dibuat oleh Imam Syafi'i? Berzikir, baca Quran, selawat dan sebagainya sehingga subuh. Itu para ulama. Kita mungkin tak mampu nak capai kekuatan para orang alim ulama yang macam ni kan. Sebab mereka ni dikurniakan oleh Allah suatu kelebihan. Kita ni tewas dengan nafsu-nafsi dunia sehingga kemampuan kita untuk berzikir tak larat. Datang Kelantan tak gerak.
Tak boleh pergi dah. Tak boleh pergi, teruk sangat. Jadi bila kita buat program jemaah macam ni, alhamdulillah siapa yang turut dia dapat menumpang kawan-kawan lain yang berzikir, walaupun tertidur lah, terlena macam-macam lah. Tapi masih lagi dapat kita berzikir. Kalau saya bagi satu senarai, kita post je dalam tu. Okay, semua orang boleh zikir kat rumah. Saya rasa entah ramai yang takkan buat. Tengok jumlah tu pun dah rasa banyak. Kan? Itu kita kurangkan jadi 11, 10. Adalah satu tu 100. Satu je 100. Itu pun tak sampai berapa minit je. Habis dah. Tapi kita rasa terlalu lama nak habiskan 100 tu. Nak beri salam 100 kali salam tu rasa lama sangat-sangat lah. Kalau boleh ustaz potong lah, ustaz tinggal 10 ke. Sebab macam itu lah. Punya teruknya kita ni, diri kita ni, nak lawan nafsu kita tak boleh. Sebab tu kita buat juga, kita nak lengkap juga 40 malam ni. Kita buat juga, biarlah. Benda ni memanglah orang tak buat. Kalau boleh buat seminggu sekali pun alhamdulillah. Seminggu sekali pun tak mampu kadang-kadang. Nak buat ramai macam ni. Jadi kita adalah sedikit kelebihan Allah bagi kat sahabat-sahabat kita ni. Yang pandai buat video, yang pandai buat Google Meet. Jadi kita kongsilah kepakaran masing-masing dan kita satukan dalam satu kumpulan pengajian malam-malam macam ni. Sebab nak carikan kekuatan zikrullah tu. Kemudian di dalam kitab Al-Jawahir Al-Ajibah Mita'alif Sidi Ahmad bin Ajibah yang ni daripada Beirut maka berzikirlah sebanyak-banyaknya dengan istiqamah dan ikhlas. Sebab zikir ni seperti amalan terbaik kata Rasulullah ialah amalan yang dibuat secara sederhana. Tak banyak tak sikit. Istiqamahnya itu yang paling penting. Yang penting istiqamah. Yang susah sekali istiqamah. Kadang-kadang hari ni buat, esok tak buat, lusa tak buat. Zikir ibarat pedang batin. Kerana zikir ini adalah anjuran Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul perintah supaya kita berzikir. Jadi kalau ada Allah dengan Rasul suruh, kita buat je lah. Zikir ibarat pedang, batin yang berfungsi untuk menebas pengaruh hawa nafsu dan syaitan yang ada di dalam hati kita ni. Maka dengan zikir, hati dan roh akan menjadi bercahaya. Bila kita zikir, hati dan roh kita tu akan bertambah bercahaya. Memanglah iblis tak ada. Dan kita jangan hirau dengan di luar sana ramai orang yang anti zikir. Macam dia katanya. Kita buat ni pun kalau orang dengar macam orang kata. Kita tak layan orang yang anti zikir ni. Dan kita nak zikir sebab zikir ni perintah Allah dan Rasul. Baik, kemudian ada sedikit saya nak sebut kat sini tentang apa lagi kekuatan zikir. Maknanya zikir ni dia banyak perkara yang memberi manfaat kepada kita sama-sama. Saya baca sedikit ni. Salah satunya adalah menghalau syaitan. Syaitan dia benci kepada manusia yang ingat, yang patuh kepada Allah. Syaitan cukup tak suka kalau kita taat kepada Allah. Ni nak masuk ngaji malam ni pun jenis berfikir. Masuk keluar. Ada yang masuk mungkin sebab line kot ya, bukan kata masuk keluar tu. Jadi ada orang dengar sekali, masuk sekali, nak masuk kali kedua rasa tak boleh tahan pasal zikir lama sangat. Memanglah syaitan dia kan hasut ni, duk ngaji ni, duk zikir ni dia hasut ni. Dia duduk hasut kita. Tak percaya kita zikir kejap lagi ngantuk lah. Ni elok lagi ni, kejap lagi dah ngantuk. Lepas tu habis zikir, mata terbeliak. Itu menunjukkan bahawasanya syaitan duduk sebelah kita yang duduk tutup bilik mata kita tu. Jadi, bila kita dah berzikir ni, roh kita jadi kuat sebab rohani kita dapat makanan. Dan zikrullah ni adalah santapan rohani. Manakala syaitan semakin lemah. Tapi kalau kita tak zikir, syaitan semakin kuat, rohani kita tak ada makan. Orang kata kebulur. Kita duduk pergi makan perut kita je. Tu. Jadi maknanya zikir ni menghalau syaitan. Kemudian, bila kita sebut kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Apa yang disebut dalam surah Al-Baqarah kata, maka ingatlah kepadaku. Aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku. Dan janganlah kamu engkar kepadaku. Bila kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Allah kata apabila kita datang kepada Allah 1 langkah, Allah datang kepada kita 10 langkah.
Maknanya, lagi kita ingat kepada Allah, lagi dekat Allah dengan kita. Tak apalah orang tak nak zikir, kita just forget it lah. Tak boleh layan dalam dunia ni. Kalau kita ni ikut orang suka dengan apa yang kita buat ni, bukan semua orang suka. Kita jangan pedulilah. Kan? Sebab nak panggil orang berzikir ni kan senang. Ha. Nak panggil orang berzikir bukan senang. Lebih baik duduk kedai kopi malam-malam, lepak, jalan. Tengok dekat pasar raya ke sembang, pot-pot kopi, kedai mamak ke. Kita jangan letak diri kita di tempat kebinasaan. Itu semua tempat binasa. Biarlah kita duduk macam ni, tak apalah. Kita berzikir letih sikit pun tak apa. Kemudian, bila kita ingat kepada Allah apa? Allah kata apa? Aku bersama hamba aku yang mengingatiku. Dalam satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Allah kata aku bersama hamba aku yang mengingatiku. Maknanya kita kalau kita ingatkan Allah, kita duduk saja, kita zikir, selawat, kata tasbih ke apa kita baca tu, Allah akan ingat pada kita. Bukan senang lah kita nak bagi Allah kasih kat kita, Allah sayang kat kita, dengan kita ingat kepada Allah. Bila kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Jadi, Allah akan campakkan nur dia tu. Maknanya kita sentiasa berada di bawah bayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Untunglah kita. Itulah tujuan nak zikir, yang kita dapat zikir ni. Kemudian ada satu lagi, zikir ni menanam rasa syukur. Bila kita ingat kepada Allah, semakin banyak, semakin syukur kita kepada Allah. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Lidah yang basah dengan zikrullah, dia akan tak cakap benda yang buruk-buruk. Bila lidah tu disebut nama Allah, dia terpelihara daripada menyebut nama yang buruk-buruk. Kemudian menambahkan cinta kepada Allah. Sebab tu salah satu syarat iman, kasih kepada Allah. Itu salah satu syarat iman. Bila dia cinta kepada Allah, apa kita buat? Bila kita cinta kepada satu orang tu, kita akan sentiasa ingat kepada orang tu. Ingat kepada ayah mak kita. Contohnya sama ada yang masih hidup atau yang dah meninggal. Ingatan kita tu, begitu dengan Allah. Jadi bila kita sentiasa kasih kepada Allah, kita nak sebut je nama Allah. Nak sebut nama Allah, itu kelebihan dia. Lagi banyak kita ingat kepada Allah, lagi banyak kita masukkan dalam hati ingatan kita kepada Allah, maka lagi banyak Allah ingat kepada kita. Dan zikir adalah sebenarnya menjadi kunci kita kepada pintu cintanya Allah. Baik, kemudian jadi membersihkan hati. Zikir adalah ubat bagi semua penyakit hati. Sebab tu nak kena ayat yang pertama sekali, kita nak bersihkan hati macam mana? Yang kena ditalqinkan hati itu. Laqinu 'indal mautakum la ilaha illallah. Ditalqinkan, diperingatilah akan hati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat tu. Mana lepas tu dah hati itu dah diperingatkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita mulakanlah jaga hati yang tadi yang telah disyahadahkan tu dengan zikrullah. Itu kadang satu dalam tu banyak-banyak zikir kita nak baca, siang, malam, pagi, petang, dia ada zikir-zikir khusus. Kalau kita ambil tarekat, lagi banyak zikir. Lepas setiap waktu solat ni nak baca pagi macam ni sampai ke malam. Jadi kita hidup dalam keadaan sentiasa zikrullah, ingat kepada Allah. Buat kerja, tapi lidah sentiasa baca kalimat Allah. Saya pernah ikut Tok Guru ni, kadang-kadang kita heran tengok dia. Dia cakap kita tapi masih bila dia zikir dalam hati dia. Ni lagi zikir qalbi, ni lagi tinggi darjat ni. So kita ambil yang bawah kita dulu. Seorang ulama ni Masyari Ibn Tamiyah, dia kata apa? Perlunya zikir kepada hati sama seperti air diperlukan oleh seekor ikan. Maka zikir ini juga sering dikatakan sebagai makanan kepada hati dan jiwa. Orang yang banyak zikir, dia akan banyak ingat kepada Allah. Dia makanan hati dia banyak. Kalau banyak sembang, daripada pagi sampai malam sembang yang kerja dia, maka dapatlah sembang tu. Sembang tu menggelapkan hati lagi. Ingat kepada Allah, menerangkan hati, itu perbezaan dia. Jadi orang yang lalai, maka hati jadi kosong. Tak boleh lah, kita tak boleh gitu. Kemudian membuang kebimbangan. Bila kadang kita rasa bimbang macam sekarang musim-musim COVID ni kan, kita tambah banyakkan zikir. Ni malam-malam ni kita mandi alhamdulillah. Kemudian mendapat kebaikan di dunia. Orang yang berzikir akan dikelilingi oleh para malaikat. Ni beza ni, yang kita dulu sebut selalu ni. Sebab apa, semalam saya ada cerita dah tentang kedudukan syaitan dan malaikat sebagai qarin yang sentiasa berada di kanan dan kiri kita. Apabila kita sentiasa berzikir kepada Allah, maka kita akan dikelilingi oleh malaikat. Tapi bila kita tak berzikir, contohnya kita buat benda lain, benda-benda maksiat telinga. Apa dia maksiat telinga? Dengar orang sembang, dengar lagu ke,
ketika dah lari. Dia macam itulah antara tarikan malaikat dengan iblis ni. Kita zikir, malaikat datang. Kita tak zikir, malaikat pergi, syaitan datang. Letih lah kalau sudah syaitan datang dengan kita. So bila banyak sangat maksiat kita buat, maka iblis akan datang dengan kita. Sebab itu akan saya kata tadi, hati ni tempat yang paling susah kita nak ubat. Kita sendiri yang boleh ubat, orang lain tak boleh nak ubat. Kalau kita dengan azam, kalau kita dengan azam nak buang benda jahat, kita buang sungguh-sungguh. Ni tak, buang ambil. Nak juga buat benda-benda yang tak elok. Kita dah tahu dah benda tu tak elok, tapi nak layan sekejap. Kita kena nak layan. Tak boleh. Sebab tu kita tak boleh main-main dengan bab malaikat dengan syaitan ni. Syaitan ni dia cakap sungguh-sungguh. Dia cakap, dia tunai apa dia cakap. Dia janji dengan Allah, dia kata aku nak sesatkan anak-anak cucu Adam ni. Allah kata kamu pergi je lah buat. Melainkan hamba-hamba aku yang bertakwa kepada aku. Kamu tak boleh nak sesat mereka tu. Tapi yang lain apa yang jadi? Disesatkan mentah-mentah gitu je. Masuklah kita ni. Kan? Kadang-kadang jadi beriman, kadang tak beriman. Tu. Pagi beriman, petang dah kafir. Macam tu. Ni umat akhir zaman ni. Jadi sebab tu, kita nak tentukan yang kita ni sentiasa dikelilingi malaikat macam mana? Macam mana kita nak tahu? Iaitu, bila kita sentiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka ketika itu kita fahamlah bahawasanya malaikat sedang berada di keliling-kelalang kita. Dia doa ke kita. Bila kita zikir, bila kita sebut nama Allah, malaikat tu berdoa. Bukan dekat berdoa, dia minta ampun. Dia beri istighfar mereka itu atas diri kita ni. Bukan cakap kita je minta ampun kat kita. Tetapi malaikat juga minta ampun apabila kita berzikir mengingati akan Allah SWT. Tapi kalau kita dah duduk dalam maksiat masa lain pula, malaikat tak doa nak kita. Syaitan duduk sebelah pula. Syaitan dia bukan berdoa. Dia bisik hak jahat lagi supaya kita binasa. Itu perbezaannya. Kalau malaikat dia doa kat kita, dia minta ampun. Kalau syaitan, dia minta hak jahat. Dia bisik. Itu dipanggil khawatir tu. Yang sebenarnya saya sebut. Bisikkan tu. Bisikkan ni sangat dahsyat. Kita tak tahu hak baik ke hak jahat datang kita. Tambah kita orang awam ni. Sekejap kita rasa macam baik, sekejap macam jahat. Dia berkesan kepada perangai akhlak kita tu. Adab mukmin tu kadang-kadang hilang. Contohnya, antara anak dengan orang tua. Anak dengan mak dia, anak dengan ayah dia. Isteri dengan suami dia macam mana? Adab tak? Ada adab tak? Isteri, suami, bila ada perkahwin dengan isteri, apa? Tok Kadi akan cakap pada isteri, lepas ni kamu kena taat kepada suami kamu. Seperti mana kamu taat kepada mak ayah kamu. Sebab apa? Suami kamu dah ambil tanggungjawab tu tadi. Dia pindah dah daripada ayah kamu kepada suami kamu. Maka kena taat. Jadi, bila kita taat, mula-mula taatlah sekejap. Lepas tu lama-lama, dia duduk pandang laki dia macam pandang rendah. Kan? Pandang laki dia itu ini. Kan? Tak boleh. Dia kalau dia dalam hati, dia start downgradekan suami dia, dia cari benak lah tu. Kan? Sebab tu Nabi sebut banyak isteri, banyak wanita dalam neraka. Sebab apa? Dahaka tu, nusyus tu banyak. Ni sama juga. Sebab tu, dia kena alih hati tu. Kita kena azam sungguh-sungguh nak tinggal hak jahat, nak duduk dalam baik, nak berzikir kepada Allah. Kita tengok macam mana. Bila pernah satu ketika, Fatimah Az-Zahrah mengadu kepada Rasulullah sebab dia letih sangat sebab melakukan tugas harian dia. Lalu Nabi cakap apa kepada Fatimah? Agar berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nabi suruh itu je. Bila dengan zikir tu tadi yang keresahan sebab mengerjakan tugas harian tu jadi tenang. Bila dia zikir menyebut nama Allah tu, bila ingat kepada Allah, hati jadi tenang. Kita pun begitu juga. Yang jadi huru-hara ni sebab ingat dunia. Ingat itulah, ingat ni stres pun datang. Ingat macam-macam lah sebab dunia ni. Kemudian mendapat ganjaran di sisi Allah, sangat besar ganjarannya macam tadi yang kita sebut. Kan? Sebab apa? Sebab dia berada di dalam salah satu taman daripada taman syurga. Bila orang yang berzikir tu, dia kena ingat tempat dia berzikir, ketika dia berzikir, sebenarnya dia sedang berada di dalam salah satu taman daripada taman syurga. Di mana kebaikan mengelilingi dia. Bila dia duduk dalam maksiat, contohnya, buat benda yang tak faedah, melepok tak tahu hala, duduk tempat orang yang berjudi, contoh tempat yang tak baik, tempat duduk karaoke ke, tempat apa-apa, maka dia berada di dalam salah satu neraka daripada neraka di akhirat nanti, neraka dunia dia panggil, dan dia dikelilingi oleh kejahatan dan iblis dan syaitan. Tu nak kena faham baik-baik. Sebab tu saya tekan kenapa malaikat qarin ni syaitan, malaikat syaitan, nak bagi kita faham, nak bagi kita boleh terima bahawasanya benda jahat ni tak usah buat lah walaupun sikit. Tak elok benda tu pasal dia duduk dalam neraka dah.
Maksiat, nama pemaksiat, kufur maksiat tu kena buang. Kita duk pergi ambil juga. Pasal apa? Alah sikit-sikit. Kita duk pegang ayat tu. Jangan bukan main-main. Benda api neraka ni kan main-main. Kata tak boleh, tak boleh. Jangan kita duk halal benda haram tu. Okey, kemudian mendapat kebaikan di akhirat. Orang yang berzikir, insya-Allah Allah akan kurniakan kebaikan di akhirat. Sebab apa? Dalam kesunyian malam contohnya kan, dia bangun, bibir mengucapkan zikrullah dengan linangan air mata. Ialah dia istighfar kepada Allah. Jadi zikir itu menjadi nur, menjadi cahaya. Kita ni cahaya apa ni? Cuba tuan-tuan puan-puan, cuba kita tanya diri kita ni. Cahaya apa yang ada kat kita? Orang tengok muka kita, orang tak kenal. Itulah. Orang kafir pun tak takut dengan kita. Hinggakan cahaya keimanan yang ada pada orang-orang Islam akhir zaman ni, Allah tarik, Allah hilangkan ketakutan tu daripada Allah cabutkan ketakutan dalam hati orang-orang yang kafir. Sebab dia tak ada beriman. Zikir, tanda bergaduh hari-hari kita tengok. Kita pun macam tu lah. Itu kita kena jaga. So kita kena, lepas ni nanti kita dah faham dah nak zikir macam mana ni, kita continue, kita sambung je dekat sendiri berzikir. Siang malam nanti zikir banyak. Saya mengganti kita bagilah macam-macam lagi zikir. Sebab tu zikir ni jangan ingat duk atas zikir sembahyang macam mana. Kena biasa diri. Jalan je, bawa kereta ke apa ke, tasbih ada dalam kereta tu. Kena ajar. Di rumah ke di mana, duduk kat mana pun ada tasbih. Kenapa kena tasbih? Bukan bila ada tasbih, teringat nak berzikir. Kalau tak ada tasbih, pakai tangan. Kok tangan ni susah nak lupa. Supaya pakai tasbih. Biasakan dengan bawa tasbih kulu-kili supaya kita ingat. Ataupun tasbih yang counter tu, pegang tak kat jari macam cincin tu. Kan? Pegang tu, titik sampai atas ni subhanallah. Nak zikir ni banyak mana. Nak latih ni, jangan duduk saja ni. Duduk dia nganga, duduk dalam kereta saja. Begitu. Sebab apa? Dunia menjadi saksi amalan kita ni. So masa berjalan, duduk, berdiri, mana-mana pun duduk depan dengan kawan, dia nak bersembang, biar dia sembang seorang, kita zikir. Baik, itulah sebahagian daripada apa yang boleh saya kongsi pada malam ni tentang zikrullah, mudah-mudahan mendapat manfaat. Dan insya-Allah zikir ni adalah satu amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah dan Rasul, dan kita kena latih diri kita supaya mencintai zikrullah ni. Kalau kita cinta zikrullah ni, insya-Allah malaikat-malaikat akan sentiasa bersama dengan kita. Sebab apa? Kita boleh terasa bagaimana malaikat duduk sebelah kita. Kita memang dah ada malaikat sebenarnya. Kita mengaji macam ni pun dah ada malaikat datang mengepakkan sayap, mengembangkan sayap di atas bumbung rumah kita tu. Dan juga meminta ampun kepada kita. Minta ampun untuk kita kepada Allah. Bila kita mengaji malam ni pun dah meramai malaikat datang dah. Kalau buat maksiat malam ni, cuba buat maksiat. Malaikat ni dia pantang dia bunyi maksiat ya. Tinggal lah rumah kita tu. Kan? Kalau dalam rumah malam-malam, kadang-kadang yalah dalam rumah kan, semua rumah ada TV. Nak tengok TV tu tengoklah, tapi kadang benda-benda tak faedah tu kita tengok. Malaikat tak duduk kita dah. Lari dah. Kita pun kadang lepas 11 lebih ngantuk naik ke atas, masuk pergi bilik air, kencing dan sebagainya, tak ambil wudu. Terus tidur gitu ya. Baru lepas buat maksiat tadi, maksiat mata, kita pergi tidur. Ada kebajikan? Tak ada kebajikan. Sedangkan dah tu kita dah bagi apa amalan yang kena buat sebelum tidur. Kan? Ada amalan-amalan dia, baru kita tidur. Jadi maknanya jangan takhirkan malam kita tanpa berzikir kepada Allah SWT. Itu paling awal sekarang ni kita nak suruh baca apa? Surah 10 ayat pertama suratul Kahfi tu, supaya terlepas daripada fitnah Dajjal laknatullahi alaih tu. Itu yang kita akan suruh nanti insya-Allah. So ini antara yang kita berbincang. Jadi mudah-mudahan sekejap lagi kita ada zikir, kemudian kita ada tazkirah pendek, sambung lagi kuliah sikit semalam.